Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Saudara dan saudari sekalian, para pelajar yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kali ini kita akan membincangkan satu topik daripada PSI ataupun subjek PSI, Pendidikan Syariah Islamiah bagi tingkatan 5 ya. Dan tajuk yang kita akan pilih pada kali ini adalah berkenaan dengan pengurusan harta anak yatim. Di mana pengurusan harta anak yatim ini, tajuk ini berada di bawah bidang tajuk ayat-ayat hukum. Jadi tajuk ini kita baca adalah tajuk di bawah ayat hukum. Jadi saudara dan saudari sekalian, untuk kali ini kita akan bincang secara ringkas yang mungkin supaya pelajar tidak bosanlah ya, dan pastikan memberi fokus dengan baik ya. Yang pertama, di dalam topik ini kita nak tahu apa tuntutan hukum daripada ayat yang akan kita bacakan, iaitu surah An-Nisa ayat 5 dan 6. Yang kedua, kita akan tengok apa sebab turun ayat ini. Yang ketiga, kita akan tengok kaedah istinbat hukum. Macam mana para ulama mengeluarkan hukum daripada ayat ini, hukum-hukum yang berkaitan dan bagaimana cara dia. Ya, kita akan sebut. Dan berkenaan dengan pengertian as-sufaha dan larangan keras terhadap seseorang itu memakan harta anak yatim. Begitu juga kita akan bincangkan cara nak menguruskan harta anak yatim dan contoh ujian untuk menilai kebolehan anak yatim itu mampu mengurus harta, dan seterusnya larangan dalam pengurusan harta anak yatim, hikmah pengurusan harta anak yatim yang betul, dan seterusnya cadangan untuk menggalakkan pengurusan harta anak yatim yang sesuai. Jadi kita kemungkinan saya tengok macam mana, kalau terlalu lama saya akan buat 2 slot. Okey, kalau terlalu kalau dah okey, saya akan buat 1 slot supaya mudah di upload di dalam YouTube. Saudara dan saudari sekalian, saya tak baca ayat Al-Quran ini, di mana ayat ni tuan-tuan saudara boleh tengok di dalam buku teks dan dalam Al-Quran itu sendiri, ayat yang ke-5 dan ke-6 daripada surah An-Nisa ya. Saya akan baca secara tidak langsung melalui penerangan-penerangan yang saya akan berikan selepas ini. Yang pertama, saudara, kita nak tahu apa tuntutan hukum daripada ayat ini. Daripada ayat 5 dan 6 ini, daripada surah An-Nisa, apa tuntutan dia? Apa kehendak? Apa yang dikehendaki daripada ayat ini? Secara ringkas, di sini ada 5 perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang pertama, larangan daripada menyerahkan harta anak yatim itu sebelum mereka mampu menguruskan harta benda. Sebelum mereka ni mampu mengurus harta benda mereka itu, maka jangan bagi lagi. Jangan bagi lagi. Ini menerusi daripada ayat wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu berikan kepada anak-anak yatim yang bodoh lagi, yang tak mampu untuk menguruskan harta benda mereka ini sebelum mereka telah mampu mengurus harta benda. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu berikan kepada mereka harta benda kamu jaga. Mana harta benda yang kamu jaga daripada mereka itu. Iaitu jangan bagi kepada orang yang sufha. Nanti kita akan terang kepada saudara apa makna sufha. Apa makna sufha itu? Antaranya maknanya orang-orang yang bodoh lah, yang tak mampu nak mengurus harta, iaitu di kalangan anak yatim. Yang kedua, di dalam ayat ini juga, ataupun di dalam ayat yang kita nak bincangkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala dia memerintahkan supaya orang yang jaga harta anak yatim ini membelanjakan harta tersebut berdasarkan keperluan anak-anak yatim dengan baik dan memberi layanan yang baik kepada mereka.
Sebagaimana dalam ayat warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan seterusnya yang ketiga, perintah menguji anak yatim. Kena uji dia dulu. Apabila dia telah sampai umur, serta menyerahkan harta itu apabila mereka telah cerdik pandai untuk menguruskan harta. Ini menerusi firman Allah Ta'ala, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah, Allah Ta'ala kata, anak-anak yatim sebelum mereka balik itu, sehinggalah apabila mereka telah mampu mencapai umur dewasa. Allah Ta'ala kata, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Bila kamu tengok dema ni ataupun mereka ni ada kecerdikan, mampu untuk menguruskan harta, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan harta benda mereka itu semuanya. Yang kamu jaga sebelum ni, bagi dekat mereka balik. Seterusnya, yang keempat, antara tuntutan hukum dalam ayat ini, larangan memakan harta anak yatim bagi orang yang kaya dan harus secara berpatutan kepada orang yang miskin, yang tak mampu. Menerusi firman Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ لَا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Sesiapa yang kaya, فَلْيَسْتَعْفِفْ. Dia kaya, ada harta, Allah Ta'ala kata tahan diri daripada mengambil harta anak yatim yang kamu jaga tu. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Sesiapa dia ni fakir, dia tak mampu, tak ada harta, maka dia boleh ambil, boleh guna dengan kadar yang berpatutan. Jangan melampau. Yang kelima, perintah untuk menghadirkan saksi ketika penyerahan harta anak yatim. Menerusi firman Allah Ta'ala, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Bila kamu serahkan kepada mereka harta benda mereka ini, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, maka datangkan saksi kepada mereka supaya tidak ada masalah, tidak ada pergaduhan selepas daripada itu, serah ke tak serah. Bila ada saksi, maka terputuslah segala orang kata perbalahan dan seumpama. Tidak ada unsur yang mendatangkan masalah selepas daripada itu. Jadi 5 tuntutan hukum seperti yang saya sebut tadi, dan saya telah sebut ayat-ayat mana saudara pelajar-pelajar boleh tengok tu. Boleh tengok dan pastikan tengok secara mendalam, ya. Tengok secara mendalam, jangan baca secara sepintas lalu nanti esok dah hilang. Biar ulang. Kerana kita bukan belajar hanya untuk peperiksaan, tetapi ilmu ni, ilmu yang Allah Ta'ala muliakan kepada orang-orang yang menuntutnya. Yang seterusnya, yang pertama tadi kita sebut tentang tuntutan hukum daripada ayat 5 dan 6 daripada surah An-Nisa. Sekarang kita nak tengok apa sebab turun ayat ini, yang kita kenali sebagai sababun nuzul. Ayat 5 dan 6 daripada surah An-Nisa. Okey, sebelum kita nak sebutkan ini sebagai satu pendedahan umum bagi soalan, kalau dalam exam ditanya tentang sebab nuzul, dia kena ada 4 perkara. Yang pertama, cerita tentang siapa. Yang kedua, cerita tentang apa, huraian kepada cerita itu, kemudian penutup. Okey, kita tengok ya, sebab turun ayat ini ialah kerana seorang yang bernama Thabit bin Rifa'ah. Di mana dia ni? Thabit bin Rifa'ah. Dalam exam kalau sebut Thabit bin Rifa'ah dah boleh 1 markah. Ya. Thabit bin Rifa'ah radhiyallahu anhu, dia dijaga oleh bapa saudaranya selepas kematian ayahnya. Okey, itu kita kata cerita dia. Cerita dia dijaga oleh bapa saudaranya selepas bapanya meninggal. Itu adalah orang kata cerita tentang apa. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, huraian dia. Bapa saudara dia ni pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dan dia bertanya, dia kata, aku ni ada anak saudara dalam jagaan aku, adakah hartanya halal bagi aku, dan bilakah aku boleh menyerahkan hartanya? Adakah harta dia boleh tak aku nak guna, dan bila boleh aku nak serahkan harta benda mereka? Lalu turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Lalu turunlah ayat itu adalah poin yang keempat, iaitu penutup. Ya, jadi ada 4 perkara di sini. Maka kalau ada 4 ini, maka pelajar boleh dapat 4 markah. Okey, yang penting yang kita sebutkan tadi. Jadi ceritanya adalah
berdasarkan seorang ataupun berkenaan dengan seorang yang bernama Thabit bin Rifa'ah. Ingat selalu, Thabit bin Rifa'ah radhiyallahu anhu. Dia dijaga oleh bapa saudaranya itu. Cerita tentang apa? Lalu dia pun pergi jumpa Nabi, tanya Nabi sekian-sekian. Itu huraiannya. Yang keempat, dia kena ada penutup. Itu lalu turunlah ayat ini. Okey, saudara, itu sebab turun ayat. Sekarang kena tengok sebab kaedah istinbat hukum berdasarkan ayat ini. Yang pertama, di dalam ayat ini sebenarnya ada banyak lafaz-lafaz yang menjadi orang kata lafaz yang dikeluarkan daripadanya hukum. Ada berapa lafaz? Antaranya ulama mengistinbatkan hukum daripada ayat. Kalau dalam exam ataupun dalam peperiksaan, dia tanya macam mana para ulama mengistinbatkan hukum daripada ayat ini. Dia mari ayat wala tu'tus subha, dia letak atas tu. Dalam exam kebiasaan tak sebut terjemahan. Jadi mana lafaz tu? Jadi pelajar kena ingat lafaz mana. Jadi sebelum itu saya nak sebut di dalam kaedah istinbat hukum dalam exam kebiasaan 4 markah dan kena ada 4 perkara. Yang pertama, dia kena ada lafaz mana, kemudian huraian dia, kemudian kena ada kaedah. Kaedah apa yang digunakan untuk keluar hukum, kemudian hukum dia. Hukum dia, kesimpulannya adalah hukum dia. Yang pertama, lafaz. Kita jawab dalam exam, sebaiknya kita marikan ataupun datangkan kepala dia. Ulama mengistinbatkan ayat di atas berdasarkan lafaz. Itu satu markah. Lafaz apa? Lafaz wala tu'tus subha. Wala tu'tus subha. Huraiannya, ia adalah fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahiyah. Yang didahului dengan la nahiyah yang memberi maksud larangan. Memberi maksud larangan, ya. Ia adalah fi'il mudhari' yang didahulukan ataupun yang sebelumnya ada la nahiyah yang menunjukkan larangan. Ini huraian. Huraian kepada lafaz. Kemudian dia kena ada kaedah. Kaedahnya, setiap larangan memberi maksud ataupun memberi maksud haram. Setiap larangan menunjukkan kepada yang haram. Sebagaimana kita sering saya sebut, saya sering sebut. An-nahyu yufidut tahrim. Larangan asalnya menunjukkan kepada larangan itu menunjukkan kepada haram selagi mana tidak ada dalil yang memalingkannya kepada maksud yang lain seperti makruh dan seumpamanya. Itu 3. Maka hukum dia yang keempat, maka hukumnya haram. Haram apa? Ayat itu Allah kata jangan kamu beri harta anak yatim sebelum mereka baligh ataupun sebelum mereka mampu menguruskan harta benda mereka. Jadi oleh itu haram, ini hukum dia, menyerahkan harta kepada anak yatim yang belum orang kata mampu untuk menguruskan harta benda mereka. Haram, ya. Kerana berlaku padanya apa? Idha'atu amwalihim, berlaku pensia-siaan terhadap harta benda mereka. Okey, ini satu istinbat. Di mana ada lafaz-lafaz yang lain juga yang menunjukkan kepada orang kata ada proses yang boleh kita keluarkan hukum di dalamnya. Antaranya lafaz warzuquhum fiha waqsuhum, bagi belanja kepada mereka dan bagi makan kepada mereka dengan cara yang baik. Semua ini di mana lafaz? Okey, itu lafaz. Kalau kita nak mari ayat ni, kita kata lafaz warzuquhum ataupun waqsuhum. Kita kata lafaz ini, itu satu markah, iaitu fi'il amar. Itu huraian. Fi'il amar yang menunjukkan kepada perintah. Yang menunjukkan kepada perintah ataupun arahan ataupun suruhan, sama saja. Itu huraian. Kemudian kita kena letakkan kaedah dia, setiap perintah menunjukkan kepada wajib. Ini asal. Saya dah sebut banyak kali, al-amru yaqtadi al-wujub ataupun al-amru yufidul wujub. Perintah menunjukkan kepada wajib. Ini kaedah. Kaedah usul fiqh ni dipanggil. Jadi selama mana tidak ada dalil yang lain memalingkan kepada maksud ataupun kita kata kehendak asal kepada lafaz tersebut, iaitu perintah wajib, maka tidak boleh kita paling kepada makna lain. Tak boleh kita kata sunat ataupun harus selagi mana tidak ada dalil yang memalingkannya. Maka ini kaedah yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat, hukum dia.
Maka hukum dia, kalau ayat tadi warzuquhum waksuhum memberi makna bagi mereka pembelanjaan, bagi mereka pakaian, maka wajib memberi pembelanjaan dan makanan kepada mereka ataupun pakaian kepada mereka yang berpatutan. Ini perintah, ya. Sama juga waqulu lahum qawlan ma'rufa. Allah Taala kata waqulu, dan bercakap atau berbicara dengan mereka dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, cakap dengan baik. Perkataan waqulu, qulu ini adalah fi'il amar juga. Jadi kita terlafaz qulu. Kita boleh sebut yang mana-mana satu kita nak. Dalam exam kalau dia tak tentukan yang mana, kita boleh datangkan mana-mana lafaz. Kalau kita datangkan lafaz waqulu, qulu kita kata fi'il amar. Qulu kita sebut mula-mula lafaz, kita letak fi'il amar. Saudara boleh letak secara jawab, secara letak lafaz, okey, letak fi'il amar. Kemudian huraiannya yang pertama lafaz waqulu. Huraian dia adalah fi'il amar yang menunjukkan perintah, kan? Kemudian kaedah dia setiap perintah menunjukkan kepada wajib, maka hukumnya wajib. Apa dia? Wajib apa tadi? Qulu tadi. Waqulu lahum qawlan ma'rufa tadi, maka wajib bercakap dengan baik kepada mereka ataupun memberi layanan yang baik. Sama juga wabtalu, iaitu uji mereka. Kita datang, kita terlafaz berdasarkan dikata ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan kepada lafaz wabtalu. Lafaz wabtalu yang memberi makna ujilah, ya. Ia adalah fi'il amar yang menunjukkan pada perintah, itu adalah huraian. Kemudian kaedahnya setiap perintah menunjukkan kepada wajib. Maka kesimpulannya ataupun hukumnya wajib uji sebelum menyerahkan harta benda mereka. Yang ketiga, yang keempat, iaitu fa'ashhidu. Fa'ashhidu maknanya datangkan saksi. Itu lafaz. Kita kata ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz fa'ashhidu. Okey, lafaz fa'ashhidu. Apa huraian dia? Dia adalah fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan. Okey, apa dia kaedah dia? Kaedahnya setiap perintah ada menunjukkan pada wajib. Apa dihukum? Maka wajib di sini mendatangkan saksi ketika menyerahkan harta. Maka 4 benda yang kita sebut tadi, waqulu lahum, waqulu, perkataan warzuquhum, waksuhum tadi, ataupun wabtalu, begitu juga fa'ashhidu tadi, semuanya lafaz ini adalah fi'il amar yang menunjukkan pada perintah. Maknanya jawapan boleh sama saja, cuma lafaz dia berbeza. Lafaz berbeza, hukum berbeza. Yang huraian dengan kaedah sama sahaja, iaitu setiap perintah ataupun suruhan menunjukkan kepada wajib. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada pengertian as-subhat. Saudara dan saudari sekalian, kalau ditanya apa makna subhat, dalam exam kita tak ambil perkataan bahasa ataupun dari sudut bahasa, kita ambil dari sudut istilah. Apa makna subhat di sini? Subhat ni maknanya berdasarkan kepada buku teks, saya sebut berdasarkan kepada buku teks kerana jawapan untuk soalan yang berkaitan dengan istilah di sini, kebiasaannya responnya adalah terhad, ya. Orang yang membazirkan harta atau membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang bukan pada tempatnya serta tidak mampu untuk memanfaatkannya. Itu dia punya takrifan. Kalau dalam exam datang, kebiasaannya 2 markah lah, ya, 2 markah. Kita boleh juga kita katakan, dikategorikan orang yang bersifat ini orang yang belum baligh, yang belum akil, orang yang gila, orang yang kelainan, orang yang perlu dibantu, ataupun orang mana akal tak sempurna. Secara ringkas, kita tengok yang istilah tadi, orang yang tidak mampu menguruskan harta benda mereka dan mereka membelanjakan harta tersebut pada tempat yang tak kena. Itu makna dia ni orang yang as-subhat. Orang yang, kalau subhat jamak kepada safih, orang yang bodoh. Orang yang bodoh di sini, dari sudut istilahnya memberi makna orang yang kurang kemampuan, yang tak ada kemampuan, yang tak boleh nak uruskan harta benda mereka. Okey, saudara, ini dari sudut pengertian as-subhat. Nanti kita akan masuk tengok cara menguruskan harta anak yatim. Kita akan sebut hikmah pengurusan harta anak yatim yang betul, cadangan kita kata cadangan untuk menggalakkan pengurusan harta anak yatim yang sesuai. Kita akan sambung selepas daripada ini. Ini slot yang pertama. Kita pergi kepada slot yang kedua insya-Allah selepas daripada ini.